Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Rentasan berita edisi 917 bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama malam ini. Titah Parlimen dibuka terus diingkari. Siapa sebenarnya yang gagal? Rakyat Selangor terus menjadi mangsa birokrasi ciptaan KJ. Wanita amanah desak tarik balik kenyataan pecah belah masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom kita rentas apa pandangan pakar perundangan yang bebas di media perdana dan maya berhubung pandangan yang dizahirkan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah serta Raja-Raja Melayu supaya Parlimen bersidang secepat mungkin. Berita harian pada 18 Jun memetik pakar Perlembagaan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Profesor Datin Dr. Faridah Jalil sebagai berkata Parlimen perlu bersidang dalam tempoh 30 hari daripada tarikh yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu menzahirkan pandangan itu. Katanya tempoh berkenaan dianggap munasabah untuk kerajaan mempersiapkan segala keperluan bagi membolehkan Parlimen bersidang selaras istilah secepat mungkin yang dizahirkan. Dalam konteks undang-undang, Mahkamah pernah memberi tafsiran pada perkataan as soon as possible yang juga bermaksud secepat mungkin dalam kes Aminah versus Superintendent of Prisons Pengkalan Cepa Kelantan. Ia diartikan sebagai secepat mana yang munasabah menurut keadaan sesuatu kes. Kayu ukur yang penting adalah tempoh masa munasabah menyediakan keadaan dan keperluan bagi membolehkan Parlimen bersidang. Katanya seperti dipetik Berita Harian. Menurut Faridah, dalam aspek persidangan kesemua ahli Parlimen sudah divaksin, manakala pegawai Parlimen juga boleh divaksin segera selain tiada isu besar dari segi susun atur Parlimen, kedudukan kerusi dan penjarakan sosial. Jika kerajaan bertindak pantas dan efisien, saya kira tempoh munasabah untuk Parlimen kembali bersidang ialah 30 hari dari tarikh yang di-Pertuan Agong menzahirkan pandangan, tegasnya. Berita Harian juga memetik kenyataan Fellow Penyelidik Undang-Undang dan Perlembagaan Pusat Polisi Perdana Universiti Teknologi Malaysia UTM Dr. Muhammad Fathi Yusof yang juga menyuarakan pendapat yang sama. Saya mencadangkan Perdana Menteri menetapkan mesyuarat Dewan Rakyat pada akhir bulan Julai sebelum tarikh asal tamatnya darurat iaitu pada 1 Ogos. Sebaik perasmian persidangan, kerajaan perlu mengemukakan usul khusus bagi menilai tahap keyakinan Perdana Menteri dalam Dewan Rakyat supaya setiap pertikaian berkaitan tahap sokongan kerajaan sedia ada dapat dirungkai dengan cepat dan jelas. Katanya seperti dipetik pakar Perlembagaan Universiti Malaysia Pahang UMP Profesor Madya Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husin pula berpendapat Parlimen perlu bersidang lebih pantas daripada tata cara biasa yang memerlukan notis sekurang-kurangnya 28 hari sebelum dilaksanakan. Kalau tengok pandangan yang di-Pertuan Agong serta Raja-Raja Melayu berhubung pentingnya mekanisme semak dan imbang, ia bermakna sidang Parlimen tidak boleh dilengahkan lagi. Makna secepat mungkin ialah Parlimen bersidang sebelum darurat berakhir, iaitu seawal hujung bulan ini atau sekitar awal bulan depan, katanya lapor Berita Harian. Sementara itu, Malaysia kini memetik kenyataan pakar perlembagaan Profesor Syed Salim Faruqi yang berkata bahawa di bawah perkara 150/2 Perlembagaan Persekutuan Perisytiharan Darurat dan Ordinan Darurat boleh dibatalkan menerusi Parlimen. Pada pandangan saya, perisytiharan darurat wajar dibentangkan di Parlimen sebelum darurat tamat. Tak ada gunanya membentangkan sesuatu dengan niat untuk memperhalusinya kalau dilakukan apabila ia sudah pun tamat. Kenapa nak bercerai lagi kalau pasangan sudah pun mati? Sudah terlambat kan? Kata Syed
lapor Malaysia Kini. Menurut beliau, Parlimen mesti dibenarkan untuk berfungsi semasa pelaksanaan darurat. Parlimen mempunyai fungsi perlembagaan meskipun semasa darurat, dan saya rasa kita mesti membenarkan Parlimen untuk melaksanakan fungsi-fungsi berkenaan, tegasnya. Pada 16 Jun lalu, Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu bertitah bahawa ordinan darurat dan pelan pemulihan negara harus dibawa ke Parlimen untuk dibahaskan. Baginda juga menzahirkan pandangan perlu adanya pentadbiran kerajaan yang stabil dan kukuh serta berupaya berfungsi dengan efektif dalam menangani wabak COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara. Malah titah Raja-Raja Melayu itu dizahirkan dengan lebih keras melalui satu khutbah pada Jumaat lalu di negeri Perak oleh Jabatan Agama Islam Perak. Sultan Perak Sultan Nazrin adalah timbalan Yang di-Pertuan Agong. Baginda juga ketua agama di negeri Perak. Antara lain, khutbah itu menyebut amatlah tidak munasabah jika institusi ketua agama negara dan raja pemerintah di negeri-negeri diwujudkan untuk menyempurnakan tugas-tugas istiadat kerakyaan semata-mata atau dianggap boneka untuk menurunkan mohor perkenan kepada setiap dokumen yang dipersembahkan dengan mata tertutup, mulut terkunci dan tangan terikat. Untuk melaksanakan bagi memenuhi peranan Raja-Raja Melayu sebagai penimbang tara yang adil lagi saksama, Raja Pemerintah wajib diberikan nasihat mengenai situasi sebenar kehidupan rakyat dan negara menurut khutbah berkenaan, bahawa amatlah penting untuk barisan yang bertanggungjawab dan diamanahkan menasihati Raja Pemerintah bersifat arif, lagi berilmu, telus dan ikhlas, jujur dan benar supaya Raja Pemerintah tidak diulit dengan mimpi palsu kerana diselindungi daripada fakta dan kenyataan hingga memungkinkan Raja Pemerintah tersalah titah, tersalah langkah. Namun Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dilaporkan berkata, Parlimen hanya akan kembali bersidang selepas darurat berakhir pada 1 Ogos. Beliau berkata memandangkan darurat masih berkuat kuasa, tiada notis yang dikeluarkan Dewan Rakyat untuk persidangan diadakan. Selepas proklamasi darurat ditamatkan, barulah boleh dikeluarkan notis sekiranya Parlimen hendak bersidang, tegasnya, seperti dipetik bernama. Nampaknya tidak kira apa pendapat Raja-Raja Melayu dan pakar perundangan, Perikatan Nasional tetap berdegil ingkar kepada titah Yang di-Pertuan Agong dan institusi istana. Tidak kira berapa ramai rakyat yang mati bunuh diri, Kerajaan Perikatan Nasional ternyata tidak pernah peduli. Hakikatnya, dalam kerangka perlembagaan negara, Parlimen merangkumi 3 entiti penting iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Namun tindak tanduk Taqiyuddin dan ketuanya Tan Sri Mahyadin Yassin jelas memperlekeh kedudukan Yang di-Pertuan Agong dalam Parlimen. Malah mereka pula yang berlagak umpama beraja di mata, bersultan di hati. Pemimpin PAS dan segala walaunnya terus mengigau bahawa Kerajaan Perikatan Nasional tidak gagal. Media rasmi PAS begitu galak mencanang kononnya pembangkang memainkan politik fitnah apabila mengatakan bahawa kerajaan gagal. Pengarang kanan Harakah Daily Wan Nordin Wan Yaakob dalam slot minda pengarang cuba menangkis dakwaan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional gagal menerusi rencananya politik gila kuasa dan siapa gagal sebenarnya pada 26 Jun 2021. Pekung semakin terbuka. Rakyat yang selama ini dibuai persepsi kembali menilai dan terus menilai akan kejujuran beberapa figura politik pembangkang dan kelompok tertentu. Sejak beberapa bulan ini, kecaman demi kecaman, fitnah demi fitnah dihadapkan kepada Perikatan Nasional, malah fokus utama kepada PAS dan kredibiliti Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mohamad Yassin. Ini kelakar. Sebenarnya pekung siapa yang terbuka? Bukankah pekung Perdana Menteri Tebu Atap yang selama ini memakai nama Tan Sri Muhyiddin Yassin, sedangkan nama sebenarnya ialah Mahyadin Mat Yassin? Takkanlah pihak Harakah Daily tak tahu. Kata pengarang tersebut, satu masa selepas pilihan raya umum ke-14, PAS berusaha menyatukan ummah demi melihat kembali perpaduan dan menolak pemerintahan yang dikuasai kelompok ultra kiasu yang banyak memperendah kedudukan Islam dan juga Melayu. Tolong jawab soalan mudah ini. Di mana PAS dan seluruh pengarang Harakah Daily apabila Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong dengan angkuhnya berkata, saya tidak mahu dengar selepas ini orang kata ini kerajaan Melayu Islam. Kata-kata itu diluahkan dalam wawancara bersama Sinar Harian terbitan 15 Mac 2020, hanya 2 minggu selepas Perikatan Nasional merampas mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14. Tidak cukup hinakah Melayu Islam dengan kenyataan itu?
Namun seluruh pemimpin PAS membisu 1000 bahasa. Justru siapa memperendah kedudukan Islam dan juga Melayu? Siapa yang menaikkan cabutan khas judi 4 ekor dari 8 kali oleh Kerajaan Pakatan Harapan kepada 22 kali? Bukankah keputusan itu dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional yang turut didokong oleh PAS? Janganlah menggunakan alasan bahawa PAS hanya menerajui 3 kementerian sahaja dan 5 timbalan menteri. Amanah hanya diberi 5 menteri dan 4 timbalan menteri. Berhadapan dengan DAP yang dimomokkan oleh PAS sebagai musuh Islam dan keadilan yang kononnya liberal dengan naratif no Anwar no DAP, Amanah berjaya mewartakan Akta Profession Guaman Syar'i 2019. Namun, menurut bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, Menteri di bawah kerajaan sekarang tidak melakukan susulan terhadap perkara itu. Salah satu daripada banyak pencapaian kami ialah Akta Profession Guaman Syar'i 2019 yang dinantikan sekian lama. Malangnya, Menteri sekarang tidak follow up sepenuhnya perincian yang diperlukan setelah 2 tahun diwartakan. Apa dah jadi? Siapnya dalam hantaran Twitter. Melalui akta tersebut, bakal peguam syar'i diwajibkan menjalani latihan dalam kamar selama 6 bulan bagi membiasakan diri mereka dengan perundangan substantif dan tata cara yang perlu dipatuhi dalam pengendalian satu-satu kes. Rang undang-undang ini juga akan membolehkan Majlis Peguam Negara menubuhkan unit bantuan guaman khas Mahkamah Syariah seperti mana diwujudkan di Mahkamah Sivil, di samping menubuhkan lembaga tata tertib bagi mengawal selia dan menjaga kebajikan peguam syar'i, kata Mujahid di petik bernama. Walaupun ia hanya terpakai dalam wilayah persekutuan, Mujahid berharap ia dapat menjadi satu penanda aras dan model untuk dicontohi negeri-negeri lain dalam meningkatkan profesionalisme peguam syar'i. Setakat ini, di mana PAS meletakkan RUU 355 setelah menjadi sebahagian daripada kerajaan Tebuh Atap. Begitu dahsyatnya kempen untuk RUU 355 ini sehingga Presiden Keadilan ketika itu Datuk Seri Wan Azizah hendak dikuburkan di Jerat China oleh seorang penceramah walaupun PAS jika tidak bersetuju. Kak Wan kena angkat tangan. Kalau Kak Wan tak angkat tangan, boleh menyebabkan jatuh iman. Kalau boleh ditakdirkan lepas tak angkat tangan tu mati, kami tanam jerat. Nak abang tu lah. Tapi abang elok orang ni cakap kasar ni. Nafsu membuat ketua pembangkang mahu menjadi PM diikuti budaya kempen fitnah yang makin menjadi-jadi. Rakyat sengaja diheret sentimennya ke arah membenci kerajaan dengan isu PKP diheret kepada pelbagai sudut. Sedangkan dalam masa yang sama, usaha memendekkan tempoh PKP dan melihat kesan kepada rakyat ini sedang berjalan dengan pelan pemulihan negara yang telah dibentangkan PN pada pertengahan Jun, tulis Wan Nordin. Beliau dipercayai merujuk kepada pengerusi Pakatan Harapan atau Presiden Keadilan, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kini lantang bersama pucuk pimpinan Pakatan Harapan iaitu Amanah dan DAP menuntut agar Parlimen bersidang sebelum darurat tamat pada 1 Ogos nanti. Tolong faham, pelan pemulihan negara tidak boleh dilaksanakan tanpa perbahasan di Parlimen. Malah itulah yang terkandung dalam titah Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Ia bukan mengikut kehendak nafsu ketua pembangkang. Menurut Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah bertitah agar Parlimen bersidang bagi membolehkan ordinan darurat dan pelan pemulihan negara dapat dibahaskan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat. Untuk rekod, Bank Dunia telah menyemak semula pertumbuhan keluaran domestik negara kasar atau KDNK Malaysia kepada 4.5% untuk tahun 2021 berbanding unjuran pada bulan Disember 2020 sebanyak 6.0%. Ini kerana peningkatan kes jangkitan COVID-19 dan program imunisasi yang lebih perlahan daripada yang dijangkakan. Maklumat di hujung jari, wahai pengarang akhbar yang kononnya memperjuangkan Melayu Islam. Jangkitan COVID-19 bertambah dan program imunisasi lembab kerana Kerajaan Perikatan Nasional gagal menguruskannya. Noktah. Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam Perpaduan Pembangunan Wanita dan Keluarga, Dr. Siti Mariam Mahmud berkata Jabatan Kesihatan Negeri Selangor JKNS menerima 1,189,350 setakat 27 Jun 2021. Jumlah yang diagihkan ialah sebanyak 954,051 dos. Justru kata Siti Mariam, dos semasa dalam simpanan berbaki sekitar 20%, yakni sebanyak 235,200
677 unit dos. Bekalan ini hanya dijangka bertahan untuk 2 hari lagi sekiranya proses ini dijalankan pada kapasiti penuh pusat pemberian vaksin PPV. Menurut beliau, kapasiti vaksinasi harian di 73 PPV di seluruh negeri Selangor adalah 87,616 orang. Namun dengan jumlah bekalan sedia ada, kadar suntikan harian saat ini adalah 53,037 orang sahaja, katanya dalam satu kenyataan. Pada masa yang sama, beliau mengucapkan terima kasih dengan berita bahawa JKNS akan menerima 60,000 vaksin lagi. Namun di sebalik masalah ini, beliau optimis dengan program vaksin Selangor. Dengan itu, kata Siti Mariah, Selangor akan mampu mencapai sasaran Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 Kebangsaan atau CITF yang disebut oleh Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK Khairi Jamaluddin. Ini kerana Selangor mempunyai keupayaan kewangan yang besar dan kapasiti tempat serta pengurusan yang cekap untuk melaksanakan program imunisasi dengan efisien. Terdahulu Siti Mariah berang dengan kerana birokrasi yang melambatkan bekalan vaksin ke negeri itu. Beliau berkata beberapa PPV di Selangor akan terpaksa menghentikan operasinya jika tidak menerima bekalan vaksin baharu. Naib Presiden amanah itu turut mengingatkan Khairi agar tidak berbohong mengenai bekalan vaksin. Nampak benar Menteri tak tahu masalah di bawah. Selangor ada kapasiti untuk buat lebih. Jangan berbohong dengan mengatakan bahawa ada bekalan cukup. Berlaku jujur atau hidung anda akan jadi lebih panjang. Sindir Siti Mariah merujuk watak Pinocchio dalam cerita kanak-kanak klasik. Bagaimanapun, CITF menafikan dakwaan bahawa beberapa PPV di Selangor berdepan risiko terpaksa diberhentikan operasi susulan kekurangan bekalan vaksin. Penasihat khas sains kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Khairi Jamaluddin, Profesor Madya Dr. Muhammad Gaus Muhammad Azam, berkata capaian dalam sistem pengurusan pelawat atau VMS mendapati Selangor ketika ini memiliki kira-kira 339,000 dos vaksin. Jumlah itu katanya mencukupi bagi proses pemberian vaksin kepada orang ramai sekurang-kurangnya seminggu lagi. Beliau juga menegur Siti Mariah kerana membuat kenyataan di laman sosial. Salam @Dr. Siti Mariah. Anda sepatutnya hubungi CITF mengenai perkara ini daripada memuat naik di laman sosial, siapnya di Twitter. Kelakar penasihat khas sains ini. Beliau tegur Siti Mariah kerana menggunakan laman sosial untuk menyatakan pandangannya, tetapi beliau sendiri membebel di Twitter. Sementara itu, pada 28 Jun, Khairi berkata tuduhan vaksin tidak dihantar ke Selangor adalah tidak benar. Kita hantar vaksin dan masih ada baki sebanyak 322,606 dos di Selangor, katanya dalam satu kenyataan. Khairi dilihat amat bangga dengan projek PPV meganya. Sedangkan bagi mereka yang di lapangan, termasuk Siti Mariah, masalah di Selangor ialah kekurangan vaksin, bukan kekurangan PPV. Untuk rekod, sebelum ini CITF mengaku tersilap apabila melaporkan MOSTI memberi Selangor sebanyak 2.9 juta dos, sedangkan negeri tersebut hanya menerima 615,210 dos vaksin COVID-19 setakat 1 Jun. Perkara tersebut didedahkan oleh Siti Mariah yang menjelaskan 615,210 dos vaksin itu sebenarnya termasuk 389,029 dos yang telah disuntik setakat 30 Mei. Mengapa terlalu banyak kecelaruan data dalam program imunisasi COVID ini? Malah sebelum ini, Duta EU ke Malaysia Michaelis Rockes berkata lebih 5 juta dos telah disumbangkan EU kepada kerajaan Malaysia menerusi program vaksin COVID-19 global atau dikenali sebagai COVAX. Tetapi Muhammad Gaus berkata kerajaan Malaysia beli vaksin tersebut dan bukan disumbangkan oleh EU. Siapa yang berbohong ni? Dan siapa pula yang bercakap benar? Tidak pula kita ketahui. Kini Muhammad Gaus menegur Siti Mariah kerana membuat kenyataan di laman sosial, sedangkan beliau sendiri hanya berciap di Twitter. Jika Siti Mariah tidak membuat kenyataan di laman sosial yang hasilnya mungkin memalukan MOSTI, adakah Khairi akan ambil tahu? Adakah mereka yang menjaga keselamatan rakyat ini sedang bercakap atau hanya berciap tak kala rakyat dalam kesusahan? Wanita amanah atau lebih dikenali sebagai Awan Terengganu dan Kelantan menggesa Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang menarik balik kenyataannya yang disifatkan boleh memecah belahkan masyarakat dan juga umat.
Kedua sayap amanah itu menzahirkan rasa kesal dan bimbang di atas kenyataan Presiden PAS, Datuk Seri Hadi Awang yang tersiar di laman Facebook beliau yang mengatakan lebih membahayakan umat dan negara apabila terdapat dalam kalangan Pakatan Harapan yang sedia bersekongkol dengan sesiapa sahaja termasuk musuh agama, umat dan negara sehingga sanggup bersama dengan golongan yang ekstrim terhadap Islam, umat dan raja. Kami menyokong penuh pandangan Amanah Kelantan dan Terengganu bahawa kenyataan Datuk Seri Abdul Hadi Awang yang juga merupakan Duta Khas yang amat berhormat Perdana Menteri ke Timur Tengah ini amat tidak bertanggungjawab, bersifat fitnah dan berpotensi besar membawa kepada perpecahan umat Islam di negara ini, kata Ketua Awan Negeri Kelantan Dr. Hafizah Mustaqim dan Ketua Awan Negeri Terengganu Hajah Hamidah Ali dalam satu kenyataan bersama. Mereka mengimbas kembali kesan mendalam yang mereka rasai sebagai rakyat di negeri Kelantan dan Terengganu daripada amanat Hadi yang telah difatwakan sesat dan haram oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 2002. Amanat yang diungkapkan pada tahun 1981 di Banggul Peradong itu menjatuhkan hukuman mengkafirkan sesama Islam sehingga menyebabkan perpecahan yang dahsyat dalam masyarakat. Kami menyaksikan sendiri dengan mata kepala kami berlakunya kejadian putus silaturahim antara keluarga, berpisah suami isteri, ada yang terpaksa diakad nikah semula, tidak makan sembelihan saudara sendiri, sembahyang dua imam dan masyarakat pula memulau antara satu sama lain, ujar mereka. Justru Awan Kelantan dan Terengganu merasa amat bimbang, pisang berbuah dua kali. Menurut mereka, kenyataan tidak bertanggungjawab Presiden PAS kali ini amat berpotensi mengulangi sejarah perpecahan umat Islam sehingga mencetuskan kejadian tragedi Memali pada tahun 1985. Kenyataan jangan ditipu oleh Pakatan Harapan untuk kali kedua laksana disengat daripada lubang yang sama dan haram bersama dengan musuh agama dan umat adalah amat tidak wajar diungkap oleh seorang agamawan bertaraf Duta Timur Tengah. Melabel seteru politik dengan label musuh Islam adalah satu tuduhan berat dalam mana semua parti politik di negara ini berdaftar secara sah mengikut lunas undang-undang negara, tegas mereka. Ironisnya, kenyataan Hadi itu dikeluarkan beberapa hari selepas yang Di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah dan Majlis Raja-Raja Melayu menzahirkan pandangan mengenai perlunya Parlimen bersidang secepat mungkin dan tidak memperkenan darurat disambung selepas 1 Ogos. Malah menurut penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Said Daniel Said Ahmad, Raja-Raja Melayu berpendirian pentingnya dihormati mekanisme semak dan imbang antara cabang eksekutif, cabang legislatif dan cabang kehakiman untuk menjamin berlakunya tadbir urus yang lebih telus, berintegriti dan bertanggungjawab kepada rakyat, terutama dalam hal ehwal keuangan dan perbelanjaan negara. Di mana salahnya apabila Pakatan Harapan memohon supaya Parlimen bersidang sebelum darurat tamat? Adakah itu boleh digelar sebagai musuh agama dan umat? Hadi lupa ke bahawa Pakatan Harapan adalah pilihan rakyat untuk mentadbir negara ini? PAS bersama Bersatu, UMNO, GPS, beberapa parti kecil di Sabah dan segerombolan pengkhianat keadilan merampas kuasa menerusi langkah syaratan. Pendekatan PAS sentiasa berasaskan pemikiran untuk menghukum, bukan berteraskan maslahah. Kononnya, mereka menentang pendekatan Machiavelli, matlamat menghalalkan cara yang dilarang Islam, tetapi merekalah sebenarnya yang melakukannya. Jom channel menyokong pendirian Awan Kelantan dan Terengganu. Justru demi anak-anak kita, demi perpaduan dan kesejahteraan rakyat di negara Malaysia ini, Awan Kelantan dan Terengganu menyeru Datuk Seri Hadi Awang menarik balik kenyataan beliau. Masyarakat hari ini lebih terbuka dengan maklumat yang benar dan menolak pemimpin yang menggunakan sentimen agama dan perkauman yang sempit bagi meraih sokongan, tegas Awan Kelantan dan Terengganu. Di mana melampaunya jika Pakatan Harapan mahu mengambil kembali haknya yang dirampas dahulu. Percayalah, rakyat akan hukum kalian pada pilihan raya umum ke-15. Perlu diingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dalam reporterjomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi.